Ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, Alhamdulillah. Selamat petang untuk anda semua. Kita kembali bersama di petang Khamis ini. Seperti biasa, jadual kita ada yang dah pun mula teka-teka. Betul lah tu. Okay. Rancangan Iman Una kembali bersama kita. Yeah. Iman Una bermaksud iman kami. Bermakna dalam rancangan ini kita belajar tentang ilmu akidah, ilmu ketuhanan ataupun ilahiyat. Betul Mona sebutan saya bahasa Arab ni? Ilahiyat. Okey. Dan juga kita sama-sama nak mengenal lagi mengenal Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat Allah semuanya dibincangkan dalam rancangan ini. Okey. Kita bincang dengan tajuk-tajuk yang juga terdapat dalam buku Aqidah Ahli Iman. Kalau ada siapa-siapa yang punyai buku tu, kitab itu, jom sama-sama buka, kita hayati bersama-sama. Okey. Rancangan Iman Una seperti biasa akan kita sama-sama ikuti perbincangan ilmu bersama dengan yang berbahagia Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM, yang dah pun ada di konti kita mengalu-ngalukan kehadiran Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Doktor? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki Datin? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Syafiq sihat? Khair, sihat. Kaifa halukum? Bil khair. Alhamdulillah. Khair, bahasa Arab ni. Kan senang nak jawab bahasa Arab ni. InsyaAllah. Okey, Iman Una kita petang ini anda boleh tonton juga secara langsung terus ke konti kita di Facebook Gola UKM FM, like fanpage kami, dan jangan lupa tekan butang share tu untuk kita dapat lebih banyak manfaatnya lagi kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga. Ya, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti pada waktu ini 01129004 Baik, petang ini kita nak sambung lagi dengan tajuk kemaksuman Nabi dan syarat-syarat Rasul. Untuk mukadimah ni silakan Dok. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Muna, kepada saudara Syafiq, kepada segenap asatizah alim ulama, fellow akademi IKIM, dan juga kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa mendengarkan radio IKIM dan pada pengajian Iman Una kita pada petang hari ini. InsyaAllah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah sebenarnya selesai pembahasan ilahiyat dan dah masuk pada permulaan pembahasan nubuah ataupun kenabian, dan kita juga telah membahas tentang harusnya, iaitu bagi Allah SWT mengutus para nabi, dan kita sudah membahaskan tentang mukjizat dan juga jenis-jenis mukjizat, begitu juga perbezaannya dengan karamah dan khawarikul adah yang lain. Dan pada minggu lepas kita dah membahas mukadimah dan inti daripada konsep ismah, iaitu kemaksuman para rasul, kemaksuman para nabi alaihimussalatu wassalam, yang mana pada hari ini kita akan meneruskan bahagian daripada pembahasan ismatin nubuwah, iaitu contoh yang diberikan, beberapa contoh yang diberikan ismah bagi para nabi dan para rasul, yang mana Sidi Abdul Qadir Fasil Fihri telah menjelaskan dalam kitabnya, yang mana ia berkata, saya baca dari awal daripada petikan ini yang minggu lepas, iaitu wa'asamahum minadz-dzunubi, iaitu Allah SWT juga telah memaksumkan, iaitu menjaga mereka daripada dosa-dosa, kibariha wa sighariha, sama ada dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, adz-zahirati wal batinati, sama ada yang terzahir ataupun yang batin, wasyughli bi ghairillahi, qabla nubuwati, iaitu sebelum kenabian, wa ba'daha, dan setelah kenabian, ala sahihi minal aqwali, iaitu menurut atau pendapat yang sahih dari pelbagai pendapat ulama. Mungkin tak perlu saya jelaskan lagi syarah kepada yang ada minggu lepas. Perkara tersebut boleh dirujuk dalam video yang dirakam pada minggu lepas. Kita langsung terus pada pembahasan atau fakrah selanjutnya. Wa minal ghaflati, dan juga Allah SWT telah memaksumkan mereka daripada ghaflah.
Iaitu apa? Mereka terjaga daripada ghaflah. Ghaflah itu adalah lalai. Lalai, ghaflah ini adalah lalai. Wasyughli, dan sibuk. Sibuk pada bighairillahi, pada perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Maksudnya mereka sibuk pada perkara selain Allah Subhanahu wa taala kerana mereka ini para nabi dan para rasul. Kerja mereka, bangun mereka, dakwah mereka, ucapan mereka, bahkan tidur mereka, rehat mereka, semuanya adalah kerana dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan itu ada pembahasan dalam ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam pembahasan nabawiyat atau nubuah, membahaskan bahawa tidurnya Nabi tidak boleh dianggap seperti tidurnya kita di mana kita tidak tahu. Tidak. Tidurnya Nabi walaupun mata mereka itu tutup tapi hati mereka terbuka. Itu disebut oleh ulama dalam kitab-kitab akidah. Maka dalam hal ini Sidi Abdul Qadir Fasil Fihri ketika dia kata al-minal ghaflati wa syughli bi ghairillah, maka mereka buat segala apanya mesti ditujukan kepada Allah SWT. Lebih-lebih lagi dikatakan oleh tok nenek ataupun moyang, boleh saya sebut moyang kepada muallif, iaitu Sidi Abdul Qadir Fasil Fihri ini ada moyang, nama dia adalah Sidi Yusuf, Abul Mahasin Yusuf Al-Fasil Fihri. Beliau adalah seorang ulama hebat yang ada di Qarawin, di Fes. Dan mahlah anak beliau atau cucu beliau, Ibn al-Arabi Al-Fasil Fihri nama dia, telah mengarang kitab nama dia Mir'atul Mahasin fi Qissati Abil Mahasin. Dalam kitab ini apa kata-kata Sidi Yusuf? Iaitu al-arif, orang yang mengetahui Allah atau mengenal Allah SWT. Lau hawala, kalau ada, kalau perkara yang akan memindahkannya untuk melihat atau kalau ada perkara lain ataupun hawa nafsu yang akan memalingkan hatinya kepada perkara tersebut, nescaya dia tak mampu. Al-arif tadi tak mampu untuk melakukan perkara tersebut. Ini kerana apa? Kerana menunjukkan, mengisyarahkan kepada kita bahawa sesungguhnya al-arif billah. Yang dimaksud al-arif billah sama ada ia adalah para nabi, ia adalah para rasul dan para awliya. Tentunya para awliya perkara tersebut boleh terjadi seperti yang saya sebut. Mereka itu tidak maksum tapi mahfuz. Mahfuz itu terjaga daripada melakukan maksiat. Kalau buat maksiat terus taubat. Tapi kalau para anbiya mereka terjaga. Sehingga kan kalau ada perkara yang menggoda mereka untuk berpaling daripada Allah SWT, nescaya perkara tersebut tidak akan terjadi. Mereka tidak akan tergoyang kerana mereka maksum. Lam yaqdir, mereka tak mampu. Ini yang disebut oleh Sidi Yusuf tadi. Lalu dia sebut lagi, wa minal mailil qulubi li syai'in min zukhrufid dunya. Dan termasuk mereka itu dimaksumkan. Dimaksumkan daripada apa? Iaitu dimaksumkan daripada condongnya hati atau mailnya hati li syai'in pada sesuatu daripada zukhrufid dunya. Zukhrufid dunya ini adalah seperti perhiasan dunia atau benda-benda yang menghiasi dunia. Berarti perkara yang bersifat duniawi. Seperti mungkin daripada dia diberi dakwah untuk membawa agama yang betul ini, yang hak ini, lalu orang-orang kafir Quraisy telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata kepada dia, "Ya Muhammad, apa yang kau nak kami beri?" Beri apa? Nak wanita yang paling cantik di kalangan Quraisy kami beri. Harta yang paling banyak daripada harta yang sangat banyak sehingga kau menjadi kaya raya kami beri. Apa saja yang dia nak, perkara dunia akan diberi dengan satu syarat, berhenti dakwah Islam ini. Dan apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iaitu apa? Diberi apa? Matahari ke bulan ke kat tangan dia, tak akan berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimaksumkan, iaitu terselamat daripada perkara ini. Bukti dia apa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada para nabi, pada nabi, iaitu la tamudanna ainaka ila ma mata'na bihi azwajan
minhum. InsyaAllah kita akan menerangkan setelah ini, InsyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan untuk para pendengar terus setia bersama kami. Kita akan kembali selepas ini. Dr. Aiman Al-Akiti yang merupakan Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia yang masih membincangkan tentang kemaksuman Rasul. Dan kita sambung kembali bersama doktor. Silakan doktor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buktinya Allah SWT berfirman tentang iaitu mengatakan pada para nabinya la tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum. Maksudnya apa? Iaitu kedua mata engkau tidak akan tergoda,
tamudan tu macam ditawarkan lah. Tapi maksudnya ini, maksud dia kalau kita panggil majas, iaitu tergoda kepada apa yang telah kami, iaitu Allah SWT berikan kenikmatan seperti pada isteri-isteri di kalangan mereka. Mereka itu adalah, maksud dia adalah para golongan kufar misalnya, yang mana mereka mendapat kemewahan dunia dan lain-lain, akan tapi para nabi ini mereka terjaga. Mata mereka tak tergoda sama sekali kepada perkara-perkara yang bersifat dunia. Rasulullah SAW juga pernah bersabda iaitu hubbiba ilayya, iaitu aku pernah diberi rasa suka, macam suka itu, ilayya min dunyakum, dari urusan dunia kalian semua, iaitu nisa dan tentang perempuan dan lain-lain, ju'ilat qurratu aini, yang dijadikan pada apa yang menyebabkan mata aku sejuk, tenang, adalah fis solati, berada pada solat. Berarti ini menunjukkan bahawa para nabi mereka itu maksum daripada segala jenis godaan-godaan yang bersifat zukhrufid dunya, iaitu benda-benda yang menjadi perhiasan dunia. Lalu apa yang disebutkan oleh muallif lagi? Wa min kulli jahlin jaliyin wa khafiyyin. Jadi mereka para nabi, para rasul, mereka juga dimaksumkan daripada segala benda, segala kebodohan, jaliyin atau khafiyyin, iaitu kebodohan yang nyata ataupun yang sama. Maksudnya kebodohan yang nyata dan yang sama di sini apa? Iaitu perkara-perkara yang mustahil bagi mereka tidak tahu. Misalnya, ketika mereka ditanya tentang solat, mereka akan tahu menjawabnya. Ketika sesuatu terjadi yang wajib untuk mereka tahu dan dapat menyelesaikannya, benda itu mustahil bagi mereka tidak tahu. Mereka akan tahu. Sebab itulah Rasulullah SAW, salah satu mukjizatnya misalnya adalah dapat melihat apa yang terjadi di belakangnya. Apa yang terjadi di belakangnya, iaitu apa? Sehingga kan apapun orang yang buat di belakangnya, dia itu boleh tahu. Dan ini jugalah ulama-ulama mengatakan tentang bahawa Rasulullah SAW, salah satu nama bagi mereka adalah Al-Alimu. Padahal kita kata Al-Alimu kan nama Allah SWT. Betul. Tapi Allah SWT itu maha mengetahui segala-galanya. Segala-galanya sampai perkara yang juz'i, yang ijmali ataupun yang juz'i, yang partikel, sejak qadim lagi, iaitu maksudnya apa? Iaitu ilmu Allah SWT adalah ilmu yang qadim. Akan tetapi nama Rasulullah SAW yang bernama Al-Alim, ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mengetahui perkara-perkara yang hadis yang baru ataupun perkara yang belum terjadi. Ketika mana Allah SWT telah mengkhabarkan kepada mereka. Misalnya, Rasulullah SAW, junjungan besar Nabi Muhammad SAW, telah mengetahui dan mengkhabarkan kepada kita banyak perkara yang belum terjadi ketika beliau sabda. Misalnya, iaitu Khulafaur Rashidin, mereka hanya bertahan selama 30 tahun misalnya. Dan nanti juga dalam khabar Rasulullah SAW menceritakan bahawa Hasan ini akan mendamaikan, iaitu Hasan cucunya akan mendamaikan dua puak yang bersengketa, iaitu golongan Ali dan golongan Muawiyah. Ini telah dikhabarkan oleh beliau, junjungan Nabi Muhammad SAW, ketika perkara tersebut belum terjadi. Dan ternyata kita sekarang dah tahu perkara tersebut betul-betul telah terjadi. Min kulli jahlin jaliyin aw khafiyyin. Wa minal kadhibi wal khiyanati wattiba'il batili. Jadi yang pertama iaitu wa minal kadhibi wal khiyanati. Dan mereka juga maksum terjaga daripada menipu dan juga melakukan khianat. Ini kerana apa? Kita akan membahas dalam 2 minggu atau minggu depan atau 2 minggu lagi tentang sifat-sifat para rasul atau sifat-sifat para nabi, yang mana salah satu sifat mereka adalah sidik, benar. Kalau benar berarti mereka mustahil untuk melakukan tipu.
maka mereka akan bersih atau maksum daripada melakukan penipuan. Jadi mereka tidak akan tipu. Dan mereka juga tidak akan ditipu. Kerana kalau terjadi penipuan, nanti akan diimbakkan, akan dikhabarkan oleh para malaikat kepada mereka. Wal khiyanati, dan juga khianat. Sehingga kan apa? Misalnya, pada zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kita terkena salah satu ujian, dugaan kita panggil. Yang betul, dugaan. Di mana ketika salah satu daripada perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha telah ikut bersama. Dan seperti biasa, ketika ikut perang, perempuan ni biasanya jalan lambat kan? Jalan lambat. Dan ketika itu Sayyidatuna Aisyah terhilang salah satu perhiasannya. Bila terhilang salah satu perhiasannya, maka dia mencari-cari perhiasan tersebut dan cari-cari tak jumpa. Namanya duduk kat padang pasir ni panas, tertidur. Pingsan lah basically, tertidur. Tertidur. Sehingga kan para sahabat telah meninggalkan tempat tersebut. Datanglah salah satu sahabat yang terakhir yang bertugas untuk mengambil barang-barang tinggalan daripada perang. Siapa tahu tercecer kan. Maka terjumpa Aisyah, Ummahatul Mukminin ni, Ummul Mukminin. Maka dia pun kerana melihat Aisyah dah tidur macam tu, tak boleh nak bangun, maka dia pun angkat dukunglah basically, dukung di badan bahunya, bawa Aisyah pulang ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, maka orang-orang munafiqun telah melakukan menyebarkan fitnah. Kononnya Aisyah telah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Dan ini membuatkan Rasulullah SAW gelisah. Kegelisihan ini Allah SWT telah janji untuk memberi maksum kepada mereka, sama ada mereka tidak melakukan khianat, iaitu melakukan perkara yang diharamkan, maupun mereka iaitu para rasul terselamat daripada apapun jenis khianat. Dalam arti Allah SWT akan menjaga mereka. Dan ternyata waktu itu turunlah surah An-Nur yang mana menceritakan bahawa orang yang melakukan fitnah zina tanpa ada membawa 4 saksi dihukumi qadhaf, dan qadhaf ini hukuman dia apa? Hukuman dia adalah 80 rotan. Kalau orang tersebut adalah muhsan. Kalau dia bukan muhsan ni sudah pernah bernikah atau dalam keadaan berkahwin, maka orang yang menuduh tersebut tak bawa saksi kena rotan 80 kali. Kalau bukan muhsan, maka perbuatan qazaf tetap sebuah maksiat yang besar, dosa besar. Dalam hal ini iaitu Nabi Muhammad SAW telah dilindungi dengan diturunkan ayat menjelaskan bahawa Aisyah radhiyallahu anha dibersihkan dari segala tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Ini hadisul ifki nama dia, nama kisah tersebut. Jadi mereka maksum. Dan seterusnya, maksum daripada berbuat khianat, mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang, sama ada larangan tersebut adalah larangan yang bersifat haram atau bersifat makruh ataupun khilaful aula. Itu mereka bersih kerana mustahil bagi mereka berlaku khianat. Ini kita akan bahas nanti insya-Allah. Wattiba'il, apa yang disebutkan selanjutnya adalah ittiba'il batil. Dan mereka juga akan bersih atau selamat daripada mengikuti atau berbuat perkara-perkara yang batil. Ini adalah uraian seperti yang telah lalu. Dalil-dalilnya kita akan bahas dalam sifat-sifat para Nabi insya-Allah. Wal ghishi. Ghishi itu maksud dia apa? Iaitu suatu tipuan. Iaitu melakukan menyuruhkan penyimpangan. Penyimpangan ini juga dibersihkan. Para nabi, para rasul tidak akan sama sekali memesongkan daripada apa yang telah didapatkan daripada wahyu tersebut, maupun perkara lain, jual beli ke dan lain-lain, mereka dibersihkan. InsyaAllah kita akan syarahkan tentang ghish pada pertemuan setelah ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan kita berehat sekali lagi. Kita kembali selepas ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang bermaksud, wahai orang beriman, adakah engkau aku tunjukkan kepadamu satu perniagaan yang mampu mengelakkan kamu dari azab yang pedih, iaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kamu, dan sesungguhnya itu adalah lebih baik bagimu sekiranya kamu mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu tawaran perniagaan kepada kita, di mana kita boleh mengelakkan diri kita dari azab yang pedih dengan beberapa cara. Antaranya berjihad di jalan Allah menggunakan harta-harta kita melalui jalan wakaf. Dengan berwakaf, kesemua harta-harta kita ini mampu menjadi benteng dan saham akhirat kita setelah kematian kita di dunia. Harta-harta wakaf ini juga mampu menjadikan kita seorang yang kaya di akhirat kelak. Jom kita berwakaf di Yayasan Wakaf Malaysia atau mana-mana majlis agama Islam negeri. Layari www.ywm.gov.my untuk maklumat lanjut. Jom berwakaf. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Peralatan komunikasi dan wireless yang tidak mempunyai label MCMC adalah berisiko dan berbahaya kepada pengguna. Peralatan tersebut juga boleh menyebabkan gangguan frekuensi radio, menjejaskan kualiti perkhidmatan yang diterima daripada pemberi perkhidmatan dan mungkin palsu. Sehubungan dengan itu, MCMC telah mengambil inisiatif dengan mewujudkan aplikasi mudah alih Check Your Label yang membolehkan orang ramai menyebat label pada setiap peralatan komunikasi dan wireless yang ingin dibeli. Muat turun aplikasi mudah alih Check Your Label daripada Apple Store dan Google Play untuk menyemak label MCMC. Layari mcmc.gov.my untuk maklumat lanjut. Ada label, anda selamat. Mat, aku pening dengan pengiraan dan cara nak bayar zakat simpanan ni. Kau ada akaun bank muamalat? Kenapa pula bank muamalat? Bank muamalat baru je lancarkan isi zakat. Kalau kau dah ada akaun, pergi aktifkan aja. Isi zakat Tapi macam mana kadar potongan? Sama je macam zakat biasa. 2.5% daripada simpanan tahunan kau. Potongannya secara automatik. Kewajipan kau sebagai orang Islam pun tertunai. Dapat rebat cukai pendapatan lagi. Info lanjut di muamalat.com.my atau hubungi 1300-888787. Detalog Terma. Destinasi Kim Inspirasi Infuria Islami, Alhamdulillah masih bersama rancangan Iman Pada petang ini dan masih bersama kami studio Kim yang bahagia Dr. Aiman Al-Aqiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita bincang dengan tajuk kemaksuman Nabi dan syarat-syarat Rasul. Kita sambung sikit lagi doktor untuk kita dapatkan soalan-soalan yang dah sampai di konti kita ini. Silakan doktor. Terima kasih saudara Syafiq. InsyaAllah kita terus wal ghishi. Ghishi itu seperti penyimpangan dan lain-lain. Ini dibersihkan kerana apa? Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Makana li nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun." Iaitu tidak ada bagi seorang nabi di mana nabi itu memiliki mata yang berkhianat. Lebih kurang macam itulah. Maksudnya mereka tidak akan sama sekali berkhianat. Berkhianat seperti ghishi. Sama ada dalam perbuatan seperti jual beli misalnya dia atau apa-apa, sama ada perkara itu, maupun dalam hal wahyu. Dalam hal menyampaikan wahyu, contoh dia solat. Jadi Rasul dah tahu solat tu 5 waktu. Tiba-tiba kerana kesian sangat dengan umat dia, dia hanya menyampaikan 1 waktu sahaja misalnya. Perkara itu mustahil terjadi. Jadi apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka dan perintah maupun larangan mereka akan sampaikan. Ini.
Lalu selanjutnya, wa kitmani syai'in minal wahyi al-ma'murina bitablighihi. Wa kitmani syai'in, dan menyembunyikan sesuatu minal wahyi, daripada wahyu, al-ma'murina, yang telah diperintahkan, iaitu mereka telah diperintahkan bitablighihi, untuk menyampaikannya, iaitu menyampaikan wahyu tersebut kepada siapa? Kepada umat manusia lah, kepada makhluknya, sama ada jin maupun manusia. Dan ini adalah salah satu perkara yang mereka dimaksumkan, iaitu terjaga daripada menyimpan sesuatu, daripada wahyu. Mereka tidak akan menyimpan wahyu. Maksud dia, kalau Allah SWT dah perintah menyampaikan kepada risalah kepada makhluk, misalnya, mereka akan sampaikan dan mereka tidak akan menyembunyikan wahyu tersebut. Kerana kalau mereka menyembunyikan wahyu tersebut, nescaya mereka telah berbuat khianat. Dan perkara ini adalah mustahil bagi para anbiya dan para rasul alaihi salatu wassalam. Lalu, kenapa dia ada sebut al-ma'murina bitablighihi? Kerana ada wahyu yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan ada wahyu mungkin yang tidak diperintahkan atau dilarang atau tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat. Kita tak tahulah apa dia, kerana itu tidak disampaikan kepada kita. Tentunya ada perkara-perkara yang Allah SWT khabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan kepada kita kerana itu adalah khusus baginya. Okey. Kita dah selesai pembahasan tentang ismah. Ismah iaitu kemaksuman para nabi. Sekarang kita akan masuk pada bab yang selanjutnya atau fasal selanjutnya, iaitu syurutur risalah, iaitu syarat-syarat utusan. Syarat-syarat menjadi seorang utusan. Apa yang dikatakan oleh Sidi Abdul Qadir Fasil Fihri di sini, wa syartur risalati, adapun syarat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah az-zukuratu, iaitu lelaki. Maksud dia, menurut mazhab yang dipilih oleh Sidi Abdul Qadir Fasil Fihri, dan ini adalah pendapat majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mengatakan bahawa seorang rasul itu mestilah lelaki. Dalam arti tidak ada rasul itu perempuan. Kerana apa? Allah SWT berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijala. Dan tiadalah kami mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan orang-orang lelaki. Itu nas, mutawatir, yang jelas. Maknanya juga jelas. Akan tetapi, kita terima dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahawa ada perbahasan di kalangan ulama, yang mana sebahagian ulama ada yang mengatakan boleh atau harus bagi perempuan itu yang menjadi rasul. Maksudnya harus bagi rasul itu ada yang perempuan. Contoh dia apa? Iaitu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari sendiri ada pendapat daripada berbagai pendapatnya mengatakan bahawa perempuan ini ada yang menjadi rasul. Contohnya dia kata ada 6 di kalangan para wanita yang sebenarnya dia adalah Nabi. Adalah Nabi. Dan ini disebutkan oleh siapa? Oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang terkenal, iaitu Syarah Sahih Bukhari yang dipanggil dengan Fathul Bari. Apa yang dikata? Dia kata dinukil dari Imam Abul Hasan Ash'ari bahawa perempuan atau para nabi yang merupakan perempuan adalah seperti Hawa, Sayyidatuna Hawa, Sarah, Ummu Musa, mak Nabi Musa, Hajar, Asiyah dan Maryam. Kenapa? Perkara ini dibahas oleh ulama. Kenapa? Begitu juga Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan bahawa definisi atau dhabit seorang nabi adalah ketika datangnya malaikat menyampaikan khabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata macam tu. Kalau begitu, 6 perempuan ini malaikat datang memberi khabar, memberi wahyu kepada mereka. Contoh dia Maryam, dikhabarkan bahawa dia akan melahirkan seorang anak ketika dia belum berkahwin.
Faham? Ditiupkan roh ke dalam rahimnya. Berarti dia khabarkan. Berarti dia ini adalah Nabi menurut mazhab ini atau pendapat ini. Imam Abu Hasan Asy'ari ada kaul dia, dari pelbagai kaul dia yang memilih pendapat ini. Tapi menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, majoriti lah, jumhurul ulama kita sebut, memilih bahawa syaratul risalah yang pertama adalah az-zukurah. Mesti lelaki berpegangan dengan dalil yang lebih jelas dan lebih wadih dalam hal ini yang mengatakan wama arsalna min qablika illa rijala, iaitu tidak kami utuskan iaitu di kalangan nabi atau rasul sebelum engkau kecuali mereka itu lelaki. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan meneruskan tentang syarat-syarat para rasul sampai selesai insyaAllah. Okey, itu dia. Baik, kita nak teruskan lagi. Untuk waktu ini kita dapatkan soalan-soalan yang dah pun sampai di WhatsApp konti IKIM 01129004004004. Kita nak ke Pahang, Doktor. Ada sahabat kita ni bernama Nur. Okey, Ustaz, saya nak bertanya mengenai ilmu laduni. Adakah ilmu ini masih diterima oleh sebahagian orang-orang yang terpilih atau sudah terhenti ketika zaman Nabi Khidir sahaja? Dan bagaimana kita ingin pastikan ilmu laduni itu benar, Doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan ilmu laduni, apakah ilmu laduni itu? Definisikan dulu. Ilmu laduni adalah suatu ilmu yang didapatkan tanpa belajar. Kenapa tanpa belajar? Iaitu laduni, iaitu berasal daripada atau datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah memberi dia ilmu. Tanpa belajar dia dah tahu. Apakah ilmu laduni itu harus terjadi atau harus diberikan kepada manusia sekarang pada hari ini ataupun setelah Nabi Khidir alaihissalam, kerana dalam kisah yang terkenal iaitu dalam surah Al-Kahfi menceritakan tentang Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Okey, untuk menjawab ini saya tak dapat jawab kecuali apa yang telah disebutkan oleh siapa? Oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah, yang mana beliau adalah tokoh yang kita semua pakai. Beliau mengarang kitab namanya Ar-Risalah Al-Laduniyah. Ada sebahagian ilmuwan yang menafikan kitab ini karangan beliau, seperti Montgomery Ward mengkritik bahawa dia kata ini bukan karangan Imam Ghazali kerana tidak ada nafas Imam Ghazali. Dia kata macam tu. Walhal telah selesai tesis PhD salah seorang ulama perempuan Malaysia yang patut kita banggakan, iaitu Profesor Madya atau Profesor mungkin Dr. Shi Zarina Sa'ari. Saya ada baca yang telah dicetak bahawa di situ beliau mensabitkan hujah-hujah mensabitkan kitab Risalah Laduniyah kepada Imam Al-Ghazali, dan dalam kitab ini Imam Ghazali mengatakan bahawa perkara itu harus terjadi. Maksudnya mungkin saja orang dapat ilmu laduni pada hari ini, mungkin. Tapi tentunya soalan yang kedua tadi, bagaimana kita nak tahu? Ilmu laduni ini berarti ilmu yang tanpa belajar. Misalnya dapat ilham, kita panggil ilham daripada Allah SWT. Entah macam mana mekanismenya, tentunya kita tak bahas kat sini. Tapi inti dia, dobit dia, ilmu laduni ini bukanlah ilmu yang akan membatalkan apa-apa syariat yang telah ada, maupun menukut tambahkan apa-apa syariat yang telah ada. Contoh ilmu laduni adalah orang yang misalnya dia tak tahu, tiba-tiba ini yang betul macam ni, ternyata betul. Misalan dia. Itu adalah perkara yang harus terjadi, bukan perkara yang mustahil tidak terjadi. Kalau Allah nak bagi, bagilah. Kalau Allah tak bagi, tak bagilah. Itu maksud ilmu laduni, insya-Allah. Okey, itu setakat ini soalan-soalan yang kita dapat, dan mungkin doktor kita dah sampai di hujung pertemuan sedikit. Apa yang boleh kita simpulkan, apa yang boleh kita katakan berkaitan dengan tajuk yang kita bincang pada petang ini, doktor? InsyaAllah daripada kesimpulan ini kita nak beri kesimpulan bahawa para Nabi, khususnya para Rasul dan lain-lain, mereka semua maksum daripada segala perkara yang telah saya sebutkan. Termasuk darinya adalah zukhrufid dunya, iaitu perhiasan dunia. Maka kita tidak boleh menisbahkan atau mensandarkan bahawa Rasul itu gila, macam
apa dituduhkan oleh orientalis, gila seks dan lain-lain. Misalnya perkara tersebut harus dibersihkan dari para nabi dan para rasul. Kerana apa? Mereka ini maksum dalam perkara-perkara ini seperti dalil yang telah saya sebutkan, insya-Allah. Kita harapkan ilmu, insya-Allah, ilmu yang barakah dan manfaat. Amin. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada yang bagi Dr. Aiman Al-Kiti. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekian sudah bertemu kita untuk rancangan Imanunan minggu ini. Terima kasih untuk anda yang terus ikuti kami di setiap frekuensi IKIM, juga yang sama-sama ikuti kami di Facebook Go Live IKIM FM. Alhamdulillah Mona, ramai juga yang turut bawakan untuk lebih banyak manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain, Mona. Lebih kurang 66 share. Alhamdulillah, terima kasih. Dan teruskan sama-sama kita semarakkan ilmu kita, ilmu yang kita boleh sama-sama amal-amalkan ini. Kenalkan lagi kepada Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Melaka 89.5 FM. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل عندما حلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك ما خاب عبد أملك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر آجلك واختم بخير عملك لبيك إن الملك لك والحمد والنعماء لك والعز لا شريك لك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد 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 لك لبيك إن الحمد. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pernah anda bayangkan perasaan ibu ketika menderita sakit lutut? Susah untuk berdiri, berjalan dan sakitnya ketika sujud. Mudah terjatuh dan terpaksa bergantung kepada tongkat. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Hubungi 019-999-6686. 019-999-6686.
Kami ada berita baik. Gel Amani adalah gel yang bertindak melegakan sakit lutut secara sapuan. Tak perlu makan. Dihasilkan dengan menggunakan teknologi biotek dari bahan utama seperti Zingiber officinale yang baik untuk lutut dan sendi. Diproses dengan mematuhi piawaian untuk menjamin mutu dan kualitinya. Gel Amani telah membantu lebih 400,000 pengguna sejak tahun 2014. Gunakan tanpa was-was kerana ia dijamin selamat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh dibawa solat kerana dijamin halal oleh JAKIM. Rasanya yang sejuk, berangin, sangat selesa pada kulit dan sesuai untuk setiap lapisan umur. Dibotolkan dalam botol plastik khas yang tahan lasak dan ringan supaya mudah dibawa ke mana-mana. Selain lutut, gel Amani juga boleh disapu pada pinggang dan bahu yang sakit untuk kelegaan pantas. Harganya hanya RM35, berbaloi dan tidak membebankan. Pastikan gel Amani sentiasa ada sebagai persediaan kecemasan. Dapatkan di kedai-kedai jamu dan ejen-ejen online yang berhampiran dengan anda atau WhatsApp 019-999-6686 untuk maklumat lanjut. 019-999-6686. Lutut sehat, hidup ceria. Gel Amani menceriakan lutut setiap insan. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak sambung belajar lah Ustaz. Alhamdulillah. Bagus tu. Nak sambung program apa? Program muamanat ataupun pengurusan halal. UiTM iNet ada tawarkan program tu. 60 program lain pun ada. Betul ke Ustaz? Betul. Kebetulan saya terbaca iklan belajar separuh masa UiTM iNet tadi. Macam mana nak mohon tu? Cuba layari ined.uitm.edu.my. Cari info dekat situ ya. Terima kasih Ustaz. #belajar separuh masa. Assalamualaikum Tuan, saya dari Yayasan Ikhlas. Mohon masa sikit. Tak apalah, saya tak ada masa. Sekejap Tuan, Yayasan Ikhlas akan buat korban di kawasan pedalaman bagi mereka yang memerlukan. Serendah RM360 je satu bahagian. Aduh, aku dah cakap aku tak ada masa. Okey, tak apa Tuan. Ni saya bagi flyers korban Yayasan Ikhlas. Tuan boleh tengok. Terima kasih. Allah, kenapa aku marah-marah tadi? Aku pun dah lama tak buat korban. Assalamualaikum, saya nak sertai korban Yayasan Ikhlas. Bagaimana ya? Sertai ibadah korban bersama Yayasan Ikhlas dengan mendaftar di www.projekkorban.com atau hubungi 012-979-0211. Anda sedang mencari dewan untuk majlis anda? Jangan risau. Di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kami menyediakan sewaan dewan bagi majlis perkahwinan, majlis korporat dan majlis kerajaan. Tempatnya yang strategik dan terdapat pelbagai pakej yang kami tawarkan. Jangan tunggu lagi. Anda boleh menghubungi di talian 03-6204-6388 atau 018-353-0746. Info di www.ikimniaga.my atau Instagram Sewaan Dewan Ikim. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Min, kau nak ke mana tu? Menonong je. Tunggulah kejap. Aku nak ke masjid ni, nak daftar korban. Kau tak tahu ke? Pendaftaran korban di masjid dah tutup lah. Hah? Dah tutup? Habis tu macam mana aku nak daftar korban ni? Alah, senang je. Easy Korban kan ada. Hubungi 03-618-61911. Okey. Bagi pinjam telefon kau kejap. Alah, korban punya pasal tak ada hal lah. Semuanya very easy. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Easy Korban. Keutamaan untuk anda, keperluan untuk ummah. Sekarang disampaikan pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 23 Syawal 1440 Hijrah bersamaan 27 Jun 2019. Kangar 7.38 minit malam, Alor-Star 7.37 minit malam, Pulau Pinang 7.36 minit malam, Ipoh 7.32 minit malam, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 7.28 minit malam, Seremban 7.24 minit malam, Bandar Melaka 7.23 minit malam,
Johor Bahru 7.16 minit malam, Kuantan 7.21 minit malam, Kota Terengganu 7.24 menit malam, Kota Bahru 7.30 menit malam, Miri 6.39 minit petang, Kuching 6.51 minit petang, Lahad Datu 6.22 minit petang, Tawau 6.25 minit petang, Kota Kinabalu 6.33 minit petang. Pengumuman azan maghrib itu tadi dibawakan khas oleh Easy Korban. Keutamaan untuk anda, keperluan untuk ummah. Min, kau nak ke mana tu? Menonong je. Tunggulah kejap. Aku nak ke masjid ni, nak daftar korban. Kau tak tahu ke? Pendaftaran korban di masjid dah tutup lah. Hah? Dah tutup? Habis tu macam mana aku nak daftar korban ni? Alah, senang je. Easy Korban kan ada. Hubungi 03-618-61911. Okey. Bagi pinjam telefon kau kejap. Alah, korban punya pasal tak ada hal lah. Semuanya very easy. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Hadijah. Promosi lambaian Kaabah dari 5 hingga 28 Julai. Diskaun sehingga 50% dan peluang menangi pakej percutian. Info lanjut di sitihadijah.com. Siti Hadijah, lambang cinta abadi. Ini mak punya, abah punya, makcik, pak ngah, wan, cu, atuk dan nenek. Ini raya punya. Lebaran menjelang, kebahagiaan terasa. Mesra suasana di hari raya. Sifat memberi, amalan mulia. Hadiah diterima dengan ceria. Selamat menyambut Aidilfitri dari tim Siti Khadijah. Dapatkan kotak percuma dengan setiap pembelian. Kunjungi butik SK atau layari sitikhadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM 6 petang. Sebarang isu membabitkan pihak sekolah khususnya tindakan guru terhadap para pelajar seharusnya tidak ditularkan di laman media sosial, sebaliknya harus diselesaikan secara berhemah dengan pihak sekolah bagi mengelakkan sesuatu isu tersebut menjadi lebih serius. Justru Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Wira Dr. Muhammad Farid Muhammad Rafiq berkata, ia juga bagi mengelak sesuatu perkara berkenaan bertukar menjadi isu perkauman apabila perkara itu mendapat respon atau maklum balas secara emosi oleh netizen di media-media sosial. Beliau menyatakan perkara itu sebagai mengulas isu seorang guru merotan pelajar perempuan hingga menyebabkan bahagian lengan dan peha pelajar itu terbirat di Johor Bahru pada Isnin lepas, dan perkara tersebut telah tular di laman Facebook sekaligus mendapat pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Dasar Pembangunan Luar Bandar atau DPLB yang dilancarkan pada hari ini akan menjadikan kawasan luar bandar menarik dan kondusif sebagai tempat tinggal, bekerja dan pelaburan di samping merapatkan jurang ketidakseimbangan pembangunan antara penduduk bandar, luar bandar dan wilayah. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Rina Harun dalam ucapan beliau pada majlis pelancaran itu berkata, DPLB menggariskan 10 teras, 33 penyertaan dasar dan 88 strategi yang bakal dilaksanakan sehingga tahun 2030. Jelas beliau, 10 teras tersebut menyentuh aspek ekonomi, keusahawanan, modal insan, prasarana, belia, wanita, kehidupan luar bandar, sistem penyampaian dan tadbir urus, biodiversiti dan perumahan. Menurut Datuk Seri Rina lagi, menerusi sesi libat urus yang diadakan, pihak Kementerian mengumpul lebih 1,000 aspirasi masyarakat luar bandar untuk tempoh 10 tahun akan datang. Mulai pada 3 Julai ini, sistem bidaan nombor pendaftaran kenderaan dalam talian JPJ EBIT akan digunakan sepenuhnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bermula dengan nombor pendaftaran VDP. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Seri Syahrudin Khalid berkata, pihaknya berpuas hati dengan kelancaran sistem JPJ EBIT itu yang tidak berdepan dengan sebarang masalah akses walaupun pernah merekodkan lebih 8,000 transaksi menjelang tempoh akhir bidaan. Selain itu, kata beliau, pihaknya juga mempertimbangkan untuk melaksanakan sistem JPJ EBIT secara berperingkat ke seluruh negara bermula di negeri seperti Johor, Selangor dan Pulau Pinang.
Pejabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah pada hari ini menerima pengiktirafan sebagai pengurusan istana pertama di negara ini yang memperolehi pensijilan ISO 9001-2015, sistem pengurusan berkualiti dari Malaysia Book of Records MBOR. Kenyataan laman sosial Facebook rasmi Royal Selangor Office berkata, anugerah berkenaan disampaikan oleh wakil MBOR Lee Poi Leng dalam satu majlis di Istana Alam Shah Kelang, Selangor. Antara amalan dan kriteria pengurusan pejabat Sultan Selangor yang diambil kira dalam memperolehi sijil itu adalah kecemerlangan pengendalian lawatan ke istana, hal ehwal berkaitan upacara adat istiadat diraja serta pengurusan dan penyediaan majlis bangkuasi diraja. Pejabat Sultan Selangor sebelum ini turut menerima pensijilan ISO 9001-2008 sebelum ia dinaiktaraf kepada ISO 9001-2015 pada 10 November 2017. Berita IKIM 6 petang merehat seketika, kembali selepas ini untuk perkembangan luar negara. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Promosi lambayan Kaabah dari 5 hingga 28 Julai, diskaun sehingga 50% dan peluang menangi pakej percutian. Info lanjut di sitikhadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Ini mak punya, abah punya, makcik, pak ngah, wancu, atuk dan nenek. Ini raya punya. Lebaran menjelang, kebahagiaan terasa, mesra suasana di hari raya. Sifat memberi, amalan mulia, hadiah diterima dengan ceria. Selamat menyambut Aidilfitri dari tim Siti Khadijah. Dapatkan kotak percuma dengan setiap pembelian. Kunjungi butik SK atau layari sitikhadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Negeri Sembilan, 102.7. Berita luar negara ini dibawakan khas oleh kumpulan Jimat. Nikmati perlindungan kenderaan import anda dengan Apex Warranty. Warranty yang berasaskan syariah dengan pelbagai faedah yang menarik. Bersua kembali, Duta Palestin ke Oman, Tashir Farhad menyifatkan keputusan Oman membuka kedutaan di Palestin sebagai satu langkah yang bersejarah. Ujar beliau, langkah Oman itu mewakili sokongan politik dan moral selain sebagai menyokong usaha serta perjuangan rakyat dan kepimpinan Palestin untuk mendapatkan hak mereka. Kenyataan rasmi dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Oman menyatakan keputusan itu sebagai lambang sokongan berterusan Oman terhadap rakyat Palestin. Dalam pada itu, Duta Palestin memaklumkan bahawa sokongan padu itu bukanlah yang pertama kerana Oman sentiasa teguh berdiri bersama-sama pihak Palestin. Mahkamah Tinggi Indonesia dijangka memberikan keputusan ke atas dakwaan calon pilihan raya presiden yang tewas bahawa proses pengundian tersebut diatur untuk mengalahkan beliau. Dakwaan dikeluarkan oleh Prabowo Subianto itu mencetuskan rusuhan berdarah di ibu kota negara berkenaan, Jakarta, Indonesia. Puluhan ribu askar dan polis ditempatkan di Jakarta di tengah kebimbangan, lebih banyak ketegangan selepas keputusan dikeluarkan. Kira-kira 47,000 anggota polis dan askar ditempatkan di seluruh bangunan mahkamah dan beberapa bahagian di tengah Jakarta. Terima kasih kepada para pendengar atas kesudian anda mengikuti perkembangan dalam negeri dan juga luar negara menerusi siaran berita IKIM 6 petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Berita luar negara itu tadi telah dibawakan khas oleh kumpulan Jimat. Nikmati perlindungan kenderaan import anda dengan Apex Warranty. Warranty yang berasaskan syariah dengan pelbagai faedah yang menarik. Abang, cukup ke duit kita nak sambut raya ni? Dengan nak beli kereta baru lagi. Alah, jangan risaulah. Cukup. Sebab abang beli di Jimat. Sekarang tengah buat promosi besar-besaran sepenuh hari raya. Ada jaminan Apex Warranty sehingga 5 tahun. Servis penuh dan tayar baru. Kadar pinjaman serendah 2.54%. Boleh dapatkan dalam masa 5 hari je tau. Oh, ya ke? Kalau macam ni, apa lagi nak tambah untuk list raya nanti? Jom nikmati promosi kereta besar-besaran di Jimat. Info lanjut di g-mart.my. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan trafik ini dibawakan kepada anda oleh Al-Baghdadi Group.
Mama nak pergi mana? Mama nak pergi ke Abah Dadi. Mama nak daftarkan Fifi ke Abah Dadi Playtime Center, ya? Alah, ada Fifi pula di Abah Dadi Childcare Center dan untuk Abang Fifi di Serina di Abah Dadi. Wah, bestnya. Nanti Fifi nak jadi jin Al-Quran. Ya, insya-Allah. Baru kalau Mama daikan nombor HQ Abah Dadi dulu. Okey, Mama. 0132635960. Laporan trafik. Di Lebuh Raya Plus ketika ini terdapat kerja penyelenggaraan dari kilometer 375 hingga kilometer 374 arah utara dari Berang ke Slim River. Lorong tengah dan lorong kanan ditutup. Trafik masih lagi bergerak dengan perlahan di kawasan terbabit. Seterusnya di Lebuh Raya NPE atau E10 masih lagi berlaku kesesakan pada petang ini dari arah Taman Desa menuju ke Metramek dan juga dari arah Bangsa menghala ke Pantai Dalam. Akhir sekali di Jambatan Pulau Pinang atau E36 masih lagi bergerak dengan perlahan dari arah pulau menuju ke Perai. Tak sia-sia kita hantar Afif ke Al-Baghdadi kan, Bang? Moga mereka menjadi saham akhirat kita, sayang. Alhamdulillah, syukur. Al-Baghdadi ada sekolah rendah sekarang. Dapatlah Afif terus belajar di Al-Baghdadi. Seronok bila Afif dah khatam dan hafal Al-Quran. Apa kata kita buka center sendiri, Bang, supaya lebih ramai dapat manfaatnya? Wah, pandainya isteri abang ni. Abang pun fikir macam tu. Jom kita join seminar pembukaan center Al-Baghdadi. Abang ada nombor telefon untuk dihubungi? Ada, 013-2635-960. Laporan trafik itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Al-Baghdadi Group. Laporan berita tadi dari sumber bernama Destinasi IKIM. Apa cerita warna pagi Dengarkan. How to deliver. Bagaimana nak memberikan pendidikan seksualiti ini. Dan di sini kita akan huraikan mengikut konsep-konsep utama tadi. Kita ikut umur. 0 ke 2 tahun apa benda yang nak dinyatakan. Peringkat sekolah tadika. Yang ini ni saya harap sangat ibu ayah yang mengikuti ni kena tune betul-betul yang ni. Untuk kita yang ada anak-anak kecil semua ya. Pendidikan seksualiti ni dia bukan untuk budak-budak aja. Nota pertama yang paling penting, pendidikan seksualiti adalah proses pembelajaran sepanjang hayat. Aspek seksualitinya berbeza-beza. Mengikut tahap umur, mengikut tahap keupayaan fizikal, tahap emosi, semua-semualah. Sebab masa zaman saya dulu, zaman kita dulu, kita mungkin tidak nampak, kita tidak diberikan pun pendidikan seksualiti ini atas sebab-sebab tertentu. Nanti kita pergi jawab. Apakah sebab itu? Alright, saya untuk bulan ni kita nyatakan tentang nota-nota penting tentang seksualiti dan kenapa kita harus membincang tentang topik ni. Baik, itu dia gambaran beberapa bulan kita akan bersama membincangkan tajuk ini tentang pendidikan seks komprehensif ataupun comprehensive sexual education bersama Prof. Dr. Halina. Sebelum kita berehat ni, Prof, saya tiba-tiba teringat, saya rasa bab kalau bertanya kenapa, saya rasa orang Kedah paling hebat. Sebab bila tanya kenapa, dia akan combine how dan what. Hawat hang lagu tu. Dia combine tu. Bagaimana dan apa tu dalam satu soalan. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Segmen tajaan penjimatan minyak ini dibawakan khas kepada anda oleh Max Power Revolution, edaran kilauan impian Sembilan Berhad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama pada waktu ini bersama kami Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, di jam yang kelima dah Destinasi IKIM sampai di sini. Destinasinya. Tapi belum lagi berakhir sebenarnya. Ada lagi segmen tajaan ni. Kita nak bersama dengan keluarga kilauan impian Sendirian Berhad. Ataupun kita nak lebih tahu dengan lebih lanjut tentang produk-produk MPR Auto Performance. Okey, kita nak memperkenalkan ada 3 orang tetamu mewakili MPR Auto Performance. Kita ada Cik Nadia, Encik Najib dan juga Encik Yusri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Macam mana destinasi anda pada petang ini? Alhamdulillah. Kan kalau MPR ni kalau datang ramainya daripada keluarga-keluarga sebelah utara kat Taipei kan. Apatah lagi kalau kita bersama dengan bos MPR tu. Hari ni tak nak cakap pula katanya. Bos jadi juri hari ni. Jadi juri, tengok je dia. Okey, tak apa. Kita nak bersama. Lulus tak lulus?
Okey, jom kita nak bersama dengan Cik Nadia dulu. Ya, Encik Nadia. Mungkin kita nak tahu pada permulaan ini apakah yang hendak dikongsikan kepada para pendengar pada petang ini. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Syafiq dan juga DJ Mona. Sama. Lagi sekali saya berpeluang berkongsi kebaikan MPR ni dengan pendengar IKFM. Okey, alhamdulillah kita dah lebih kurang dalam 6 hari lagi kita nak berlabuh tirai Syawal. Kan? Sedar tak sedar orang kata lebih kurang seminggu je lagi kan. Dan saya pasti orang kata di penghujung Syawal ni kita terima banyak jemputan rumah terbuka, kenduri kan. Jadi bila kita dah terima jemputan tu, okey, kita rasa seronok nak pergi kan. Dapat jumpa kawan-kawan, dapat jumpa keluarga, tapi kita mesti akan rasa penat. Dia orang kata selalu penat makan kan. Penat orang kata habiskan masa bersembang dengan kawan-kawan lama, tapi sebenarnya kita penat habiskan masa kita di atas jalan raya, dalam perjalanan kita, sebab kita sangkut dengan jam, pemanduan kita tak rasa, kita tak feel pemanduan yang sebenar, sebab tu kita rasa penat. Jadi okey, untuk dapatkan rasa feel pemanduan yang sebenar tu, okey, kita ada MPR yang boleh dapatkan feel tu kembali. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk beberapa tahun ni saya dah pun bersama MPR, bukan sahaja sebagai pengguna, malah sebagai staff. Apa yang saya nak kongsikan dengan pendengar IKIM FM hari ini, okey, tanggapan saya pada MPR pada mula-mula saya nampak posting iklan-iklan MPR ni dekat Facebook. Okey, saya ni antara pengguna Tega FB lah, sebab saya ni dulu buat dropship. Saya jual online, saya memang orang kata FB ni memang salah satu medium sosial yang saya selalu guna untuk saya buat dropship saya. Okey, jadi bila lalu posting produk MPR ni dekat wall FB saya baca. Dinyatakan dekat situ, okey, dekat iklan tu dia kata jimat minyak 15 hingga 50%. Okey, kemudian saya tengoklah gambar MPR yang kononnya boleh jimat minyak sampai 50% tu. Kononnya. Okey, so bila saya tengok iklan tu, dalam orang kata dalam fikiran saya tu, saya kata tak mungkin benda yang saiz macam ni, yang orang kata yang saiz dalam 2 jari tu, boleh jimat sehingga 50%. Bayangkan, benda ni dicucuk je dekat soket rokok. Lepas tu boleh jimat sehingga 50%. Okey, persepsi saya dan rasa ragu-ragu saya masa tu kiranya macam dia dah block fikiran saya bahawa yang MPR ni tak akan bagi kesan penjimatan sampai macam tu sekali. Sampailah satu hari tu saya terdengar pula MPR ni dekat radio IKIM FM. Lepas dengar dekat radio tu lah saya orang kata saya cabar diri saya. Saya kata dekat diri saya, okey Nadia, tak apa, kau cuba dulu. Okey. Saya ambil nombor telefon pengedar yang disebutkan dekat radio masa tu. Lepas tu saya terus dapatkan MPR. Lepas saya guna MPR ni dekat kereta saya, perubahan yang pertama sekali saya perasan pick up. Pick up dia memang berbeza. Sebab kalau dari segi penjimatan tu saya tak perasan lagi. Kan? Okey. Dan saya pula jenis saya suka bawa family saya jalan-jalan. Bila penumpang penuh kan, kita bawa family, penumpang penuh kan, nak pula kereta saya ni Myvi CC 1.3 je. Okay. So pick up dia memang slow. Tapi bila guna MPR ni, saya tak rasa macam saya bawa kereta saya yang Myvi CC 1.3 tu. Saya rasa macam saya tengah drive seorang-seorang kan, tapi sebenarnya penumpang penuh dekat belakang. Dan dari segi penjimatan minyak pula, yang ni memang mengejutkan saya lah, sebab penjimatan yang saya dapat memang berganda. Okey, untuk pengetahuan DJ Syafiq dan juga DJ Mona, okey, saya punya rasa ragu-ragu saya dengan MPR ni masa mula-mula dulu tu, okey, sampai saya sanggup buat test. Okey, saya ambil 1 hari semata-mata saya nak uji betul ke MPR ni menjimatkan minyak. Hasilnya, okey, tanggapan saya terhadap MPR sebelum ni salah. Saya dapat hampir rasanya 40% penjimatan minyak masa tu. Okey, dan alhamdulillah sampai ke hari ni saya masih gunakan MPR, dan bukan sahaja produk MPR Full Saver yang saya guna sekarang ni. Minyak hitam pun saya guna jugalah. Okey, sebab orang kata MPR ni sambil-sambil jimat minyak kita nak kena jaga juga kan bahagian mekanikal kereta. So minyak hitam MPR ni memang sangat